Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid An-Naim sekalian? Sihat hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Dan saya harap juga kita semua dalam keadaan yang sudah bersedia untuk menyambung pengajian kitab Wiqayatul Insan kita pada malam ini. Okey, pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita pada minggu lepas. Kan, kita sebenarnya masih lagi membincangkan berkenaan dengan isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Isti'adzah ialah ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau dengan kata lain, ucapan yang kita ucapkan meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan sambung pada bahagian yang ketiga. Sebab saya kira pada sesi yang kita yang pertama, kedua, kita dah bincangkan berkenaan dengan waktu isti'azah. Iaitu bila kita perlu membaca isti'azah ini. Dan pada sesi yang pertama ataupun pada perbincangan bahagian yang pertama, kita dah bincangkan pada tempat yang pertama, iaitu ketika merasakan adanya gangguan dan godaan syaitan. Kedua, ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga ialah ketika kita memasuki tandas. Ini kita bincangkan pada minggu lepas. Okey. So, hari ini kita akan masuk kepada yang keempat. Keadaan yang keempat yang memerlukan kita untuk membaca isti'adzah, iaitu ketika kita hendak melaksanakan solat. Okey? So, macam mana? Boleh kita teruskan pengajian? Boleh mestilah boleh kan? Dah duduk depan laptop ataupun handphone ni kan, nak dengar kan? Mesti. Maknanya buku dah siap, buku nota semua dah dibuka untuk mencatat kan? Okey, baik. Kita berada pada muka surat 383. Kita akan mula daripada muka surat 383. Iaitu, kita lihat kepada poin kita yang keempat di bawah perenggan yang terakhir sekali. Iaitu isti'azah ketika hendak melaksanakan solat. Di dalam topik ini ataupun dalam keadaan yang keempat ini, kita ada sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Jubair ibn Mut'am radhiyallahu an, bahawa dia melihat Nabi SAW sedang melaksanakan solat. Jadi, dalam solat itu, dia mendengar Nabi SAW mengucapkan apa doa ataupun apa yang Nabi baca dalam solat itu. Okay, kita lihat pada muka surat 384 pula, sebelahnya ada doa yang dibaca oleh Nabi SAW, iaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, sebanyak 3 kali. Setelah itu diikuti dengan ucapan isti'adzah. Okey, Nabi baca ucapan isti'adzah. Apa ucapan isti'adzah ataupun bagaimana bentuk isti'adzah yang Nabi baca ketika solat itu? Maka di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jubair ibn At'am itu tadi. Jubair ibn Mut'am. Pandai-pandai itu kan nama orang saya ni. Jubair ibn Mut'am radhiyallahu anhu itu tadi. Dan dia mendengar Nabi SAW bersabda dalam solat itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Jadi Nabi baca isti'adzah ini ketika dalam solat baginda. Setelah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa apa jemaah? Ini adalah doa iftitah kita. Jadi lepas membaca doa iftitah, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi.
baru kita baca Al-Fatihah. Okey, baru baca surah ataupun Al-Fatihah. Baik. Ada juga di dalam riwayat Abu Daud yang lain. Okay, ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, tapi di sana ada juga riwayat yang lain. Masih lagi dalam riwayat Imam Abu Daud, tidak ada dalam kitab kita. Tapi saya ingin lampirkan di sini bagi menguatkan hadis yang ataupun kisah yang diceritakan oleh Jubair Ibn Mut'am radhiyallahu anhu itu tadi. Dalam hadis yang kedua ini, bacaan isti'adzah yang Nabi baca sedikit berbeza dengan isti'adzah yang ini. Okey, sebab ada sedikit penambahan lafaznya ketika Nabi membaca isti'adzah tersebut. Baik, di sini okey, iaitu dalam isti'adzah yang ini Nabi ucapkan begini. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okay, ada sedikit perbezaan sebab selepas a'udzubillah ada penambahan lafaz as-sami'il 'alim. Begitu juga min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sebab kalau tadi kan, kalau kita rujuk yang tadi min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi, ada sedikit terbalik lah, satu depan satu belakang dan sebagainya, tapi tak menjadi masalah. Kedua-duanya boleh dibaca, boleh digunakan. Okey, cuma saya ingin letakkan sedikit kelainan lah, supaya kita ni bila nanti kalau kita dengar orang lain baca sedikit berbeza, kita pun fikir juga asal dia baca lain, hari tu aku belajar lain pula, dia ni baca lain pula, so tak bergaduh. Maka di sini ada ungkapan lafaz yang sedikit berbeza, yang bagi saya ungkapan lafaz ini lebih sahih daripada yang tadi. So, tapi saya nak baca dua-dua tak ada masalah. Okay, nak baca yang ini boleh, atau nak baca yang ini juga boleh. Cuma yang ini dia panjang sedikit. A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Okey, sila hafal dan jangan lupa baca ketika kita salat. Baik, apakah dalil yang menceritakan berkenaan dengan lafaz yang kedua ini? Kena tahu dalilnya juga, kan? Tak boleh kita nak baca gitu-gitu saja, tapi mana letak dalilnya? Baik, di sini kita lihat ada satu kisah ataupun ada satu hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan thumma yaqulu Allahu akbar kabira thalathan. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra. Jadi ini yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana dalam hadis ini beliau menceritakan bahawasanya ada pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menunaikan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk menunaikan solat. Jadi pada masa itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca? Maka di sini Abu Sa'id Al-Khudri beliau mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Jadi apa yang Nabi baca kan, ketika setelah Nabi bertakbir, iaitu Nabi kita mulakan solat kita, lepas niat kita bertakbir kan, Allahu Akbar. So ini ada juga yang menjadikan ini sebagai antara doa iftitah lah yang boleh kita baca sebelum kita baca Al-Fatihah. Tapi mana-mana kita nak baca boleh saja. Bagi saya ini tidak menjadi masalah. Dan cuma di sini ada sedikit kelainan daripada sudut bacaan yang Nabi ungkapkan ketika setelah Nabi mengangkat takbir, iaitu Allahu Akbar. Selepas Nabi mengangkat takbir dalam solat malam ini, baginda baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Kemudian Nabi baca apa? La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Seterusnya Nabi baca apa? Allahu Akbar kabira sebanyak 3 kali juga. Setelah Nabi baca semua ini,
subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Kemudian Nabi baca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali. Okey. Setelah Nabi baca semua itu kan, setelah Nabi mengangkat takbir tu, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Nabi baca apa? Nabi membaca isti'adzah setelah itu. Okey. Nabi membaca isti'adzah setelah itu, iaitu Nabi pun membaca a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini isti'adzah yang kedua tadi yang saya lampirkan dalam perbincangan kita. Di samping isti'adzah yang ada dalam kitab kita. Okey, saya datangkan isti'adzah, bentuk bacaan isti'adzah yang sedikit berbeza. Dua-dua boleh diamalkan. Cuma di sini ada kepelbagaian, ada perbezaannya sedikit. Iaitu ada penambahan apa? As-Sami'ul Alim, dan juga ada sedikit terbaliklah di belakangnya kan. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian barulah Nabi membaca surah. Summa yaqra. Kalau dalam bahasa Arabnya iaitu surah Al-Quran, atau lebih tepatnya Al-Fatihah. Okey. Kemudian baca surah yang lain. So, di sini kita lihat isti'adzah, membaca isti'adzah ketika kita dalam solat itu adalah amalan daripada Nabi SAW. Nabi sendiri meminta kepada Allah perlindungan daripada syaitan yang terkutuk melalui bacaan-bacaan yang dah saya jelaskan itu tadi. Okey, mungkin kita boleh ulang sekali lagi bacaannya supaya tak lupa kan. Okey, supaya juga tak confuse lah. Baik, bacaan yang pertama. Okey, bacaan kita yang pertama yang ada sebagaimana terletak ataupun yang telah diletakkan dalam kitab kita pada muka surat 384. Kita boleh membaca bacaan isti'adzah yang berbunyi a'udzubillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Baik. Pertama, kita juga boleh baca sebagaimana bacaan yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri itu tadi, yang dah saya sebutkan tadi. Okey. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. So jangan gaduh-gaduh. Tak ada problem. Okey, dua-dua boleh. Ia saling menguatkan antara kedua-dua hadis ini. Baik. Ada satu peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Dalam peristiwa ini, sahabat tersebut dia ceritakan kepada Nabi SAW. Okay, berkenaan apa? Berkenaan dirinya yang sering diganggu oleh bisikan syaitan. Sahabat ini boleh jemaah rujuk pada muka surat 384 pada perenggan yang kedua di situ, dari Uthman ibn Abdul As radhiyallahu an, dia berkata. Okey, apa kata dia? Saya berkata kepada Nabi, maknanya dia ceritakan kepada Nabi SAW apa yang berlaku kepada diri dia. Baik, dalam hadis ini beliau kata, saya berkata, wahai Rasulullah, syaitan selalu saja mengganggu saya dalam solat dan bacaan saya. Dia membuat saya bimbang. Maknanya dia buat Uthman ibn Abdul As ini rasa was-was, rasa celaru, rasa confused dan sebagainya. Jadi, maka Nabi pun bersabda kepada siapa tadi? Uthman. Nabi kata kepada Uthman ibn Abdul As, itu adalah syaitan yang bernama Khinzib. Okey, itu adalah syaitan yang bernama Khinzib. Syaitan yang bernama Khinzib ini, kalau kita lihat di sini, Nabi ajarkan kepada Uthman ibn Abdul As dengan beberapa perkara untuk mengusir syaitan yang bernama Khinzib tersebut. Ataupun ada riwayat meletakkan Khanzab, nama syaitan itu. Syaitan yang ganggu orang dalam solat. Khanzab ataupun Khinzib boleh. Okey. Kedua-dua nama itu ada disebutkan dalam beberapa riwayat hadis. Tapi sama saja. Cuma
sebutan saja berbeza. Okey, khanzab, khinzib. Dua-dua boleh. Syaitan ini, Nabi kata, namanya khinzib. Jika kamu merasakan gangguan, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya. Iaitu kita baca isti'adzah. Isti'adzah yang bagaimana kita nak baca? Yang tadi pun boleh. Kan? Yang baru kita belajar tadi kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Kalau rasa susah sangat, ucapan itu tadi kan, yang isti'azah yang baru kita belajar tadi. Okay, kalau rasa susah sangat, isti'azah yang kita belajar tadi tu kan, boleh saja baca ucapan isti'azah yang biasa kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh saja. Baik. So, di sini Nabi ajarkan kepada beliau, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya. Okay, dengan membaca isti'azah dan meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Kita baca isti'azah. Okay, kita tulis bahagian kiri kita ni, kemudian kita hembus 3 kali setelah baca isti'azah itu tadi. Tapi kalau solat berjemaah, kalau ada kawan kita kat sebelah, tak payahlah kita nak pergi hembus 3 kali tu. Okay, baca pusing saja kepala kita ke sebelah kiri, sebab ini juga ada perbincangan ini juga ada perbincangannya di kalangan para ulama ya. So, kalau ada kita solat berjemaah, maka kita boleh just pusing saja sebelah kiri kita, lalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab bimbanglah, takut terhembus ludah kita kepada jemaah dekat sebelah kiri kita kan. So di sini bila boleh kita praktikkan ini? Kalau kita solat sendirian ataupun kita menjadi imam. Tapi kalau kita solat secara berjemaah, cukup sekadar kita menuliskan kepala kita di bahagian kiri kita sini, kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian solat sebagaimana biasanya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada sahabat Nabi yang sering diganggu oleh syaitan itu tadi dalam solatnya. Yang bernama siapa? Uthman ibn Abdul As, sahabat tersebut. Baik, jadi apa kata Uthman ibn Abdul As di dalam hadis ini? Uthman ibn Abdul As, kita balik dalam kitab kita pada muka surat 384. Beliau kata, maka saya pun melakukannya dan Allah mengusirnya dari saya. Jadi Abul As tu bapa dia, Uthman ibn Abdul As radhiyallahu an, dia pun melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW itu tadi. Maka dia kata apa? Allah pun bantu saya untuk mengusir syaitan itu daripada saya. Syaitan tu pun dah tak ganggu dia lagi setelah dia buat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cuma persoalannya di sini, jemaah. Okay. Ada orang bertanya, saya dah baca isti'azah, tapi kenapa syaitan masih ganggu lagi? Dah baca isti'azah kan? Sebab tu kalau kita lihat dalam buku kita, dia kata, tetapi banyak orang berkata, kami selalu berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan di dalam solat. Namun tetap saja syaitan itu dia mengganggu dan melalaikan kami dalam solat. Kenapa? Kenapa sedemikian? Dah baca isti'adzah kan? Kita dah baca tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih lagi kita lalai dalam solat kita, masih lagi kita rasa ingat itu, ingat ini dan sebagainya. Baik. Kalau kita merujuk kepada penerangan yang ada dalam kitab kita ini, kita lihat begini. Setiap individu dia berbeza. Kena ingat itu. Dari sudut apa? Keimanan dan ketakwaan kita. Kita tak boleh nak bandingkan keimanan dan ketakwaan kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Betul tak? Kan? Keimanan dan ketakwaan mereka pasti berbeza dengan keimanan dan ketakwaan kita. Begitu juga antara kita dengan orang di sekitar kita. Kita dengan kawan-kawan kita, kan, yang lain. Berbeza ketakwaan dan keimanan kita dengan kawan kita. Jadi setiap individu ada tahap keimanan dan ketakwaannya masing-masing. Tapi yang paling mudah antara kita untuk mengusir syaitan yang terkutuk itu tadi ialah kita yang bertakwa kepada Allah. Di mana Allah sebutkan? Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf pada ayat 201. Ada dalam kitab kita di sini. Iaitu apa? Apa yang Allah kata dalam ayat itu?
innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang yang bertakwa begini jemaah. Bagaimana keadaan mereka? Okey, Allah ceritakan kepada kita. Orang yang bertakwa, keadaan mereka di situ, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan ataupun bila mereka ditimpa dengan godaan syaitan, bisikan syaitan. Apa yang boleh mereka lakukan? Tadzakkaru. Mereka ingat kepada Allah. Orang yang bertakwa begitu. Mereka ingat kepada Allah, fa'idhahum mubsirun. Dan maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itu mereka kembali kepada Allah dan mereka dapat usir syaitan itu daripada diri mereka. Begitu keadaan orang yang bertakwa yang Allah rekodkan dalam surah Al-A'raf pada ayat 201. Jadi, orang yang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam salatnya, jika dia benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti syaitan itu akan pergi daripada diri dia. Tapi kalau sekiranya kan dari sudut keimanan kita, lemah dan sedikit pula ketakwaan kita kepada Allah, hidup kita bercampur dengan kemaksiatan, hidup kita mudah sangat dengar bisikan-bisikan, ada perkara-perkara yang melalaikan kita buat, ada perkara-perkara dosa yang kita buat, bercampur hidup kita ni, kan? Kadang kita tak tahu kita bertakwa ke tidak kepada Allah. Macam tu lah kan, tak pasti aku ni bertakwa ke tidak kepada Allah. Ngumpat-ngumpat orang juga kan, macam tu kan lah hidup ni, begitu keadaannya. Mengata orang juga, benci kat orang juga. So begini ada problem. Jadi makna di sini, kita, kalau keadaan kita yang begitu, kita sendiri tahu ketakwaan kita ni belum lagi pada tahap yang tinggi, belum lagi mampu kita ni untuk mengusir syaitan itu, maka belum pasti lagi kita mampu untuk mengusir syaitan tersebut dengan keadaan keimanan dan ketakwaan kita yang begitu. Itu dia tak sebagaimana orang yang bertakwa yang Allah sebutkan pada surah Al-A'raf pada ayat 201 tadi. Okey. Baik. So, apa yang perlu kita buat dalam keadaan yang begini? Okay. Di sini, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau kata kepada kita, untuk kita menjadi orang yang mampu mengusir syaitan, setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan dia pun tak ganggu kita, bersihkan hati kita dari cinta dunia dan perkara yang melalaikan kita tentang dunia ini. Itu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kalau dalam hati kita ni penuh sangat dengan kecintaan terhadap dunia, kan, bahkan perkara-perkara yang melalaikan tentang keduniaan ini, cinta dunia dan perkara-perkara yang melalaikan itu tadi, dia dah menetap ataupun dah tinggal dalam hati kita. Maka jika begitu, bagaimana kita nak mengusir syaitan itu ketika dia mengganggu diri kita? Sebab yang pertama sekali yang dah menapak dalam diri kita adalah kecintaan kita terhadap dunia. Maka sebab itu kita kena usaha keluarkan kecintaan terhadap dunia itu daripada hati kita. Kerana apa? Ia melalaikan kita. Okey? Ia melalaikan kita. Dan kalau kita lihat ya, pada muka surat 385, okey, pada muka surat 385, ada satu hadis yang dibawakan kepada kita. Okey, ada satu hadis yang dibawakan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam bahasa Arab di situ ada bawah situ, cuba cari. Okey, saya harap jumpa ya, muka surat 385. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salah," ni Nabi ceritakan tentang bagaimana keadaan syaitan ni. Nabi kata begini kepada kita, bila azan dikumandangkan. Okey, bila azan dikumandangkan, apa yang berlaku? Adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin. Syaitan akan lari lintang pukang sambil buang angin. Syaitan tu dia akan lari lintang pukang sambil buang angin. Kenapa dia buat begitu?
supaya dia tidak mendengar laungan azan itu tadi. Ini yang berlaku ketika azan dikumandangkan. Okay, syaitan ni semua akan lari lintang pukang sambil terbuang angin, sehingga mereka tak dengar bunyi laungan azan tu tadi. Baik. Kemudian Nabi kata apa? فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ dan setelah kumandang azan berakhir. Setelah azan itu berakhir, aqbala, mereka akan datang kembali. Tadi kan kita laungkan azan. Bila kita laungkan azan, dia pergi. Dia pergi lari lintang pukang dalam keadaan yang sampai terbuang angin sebab tak nak dengar azan tu. Kemudian setelah selesai azan dikumandangkan, mereka akan datang kembali kepada kita. Okay, mereka akan datang kembali kepada kita. Kemudian apa kata Nabi? Hatta idza thuwiba bis salati adbara. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbala. Hatta yukhtiru bainal mar'i wa nafsi. Dan Nabi kata, dan ketika solat akan dilaksanakan, dia akan hadir. Syaitan ini ketika kita melaksanakan solat, kan tadi dah lari dah, tapi kemudian dia datang balik. Okey, dia datang balik. Syaitan ini dia akan datang kembali, okey, dalam keadaan yang mengingatkan kepada kita berkenaan dengan kesibukan dunia kita ketika kita solat. Ini kerja dia. Job scope dia lah kan. Job scope dia mesti dia akan halang kita daripada fokus melakukan kebaikan. Fokus ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia akan usik kita. Dia akan kacau kita, syaitan ni. Macam mana dia kacau kita? Okey. Nabi kata apa tadi kan? Dan ketika kita solat, dan ketika solat akan dilaksanakan, dia akan hadir dan membisikkan manusia. Dia akan berkata, okey, syaitan ini akan kata, ingatlah itu, ingatlah itu. Yaqulu uzkur kadha, uzkur kadha. Kan? Ingat yang ini, ingat yang itu. Dan manusia sentiasa sibuk mengingat apa yang dibisikkan oleh syaitan. Hingga, Nabi kata apa? Hingga la yadri kam salla. Mana dia pun tak ingat dah rakaat ke berapa dah dia ni. Kadang-kadang kita begitu kan, betul tak? Jangan tipu. Betul. Kadang-kadang kita begitu. Masa kita solat, masa itulah kita ingat. Lepas ni nak rakam kuliah apa. Kadang-kadang kan, masa kita solat, masa itulah kita ingat lepas ni nak masak apa. Masa itulah juga kita ingat, lupa pula nak apa ni? Nak buat, nak masak air kan. Kita lupa. Kita ingat semua benda-benda itu semua. Siapa yang mengingatkan? Syaitan. Itulah yang dia buat. Inilah yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Okey? Nabi ceritakan kepada kita, itu adalah kerja syaitan. Dia ingatkan kita tentang perkara-perkara itu. Sampailah kita lalai, sampailah kita tak ingat tadi baca surah apa, tadi dah baca Al-Fatihah ke belum, tadi rakaat ke berapa, kita tak ingat. Sebab kita sibuk ingat tentang perkara-perkara dunia kita. Kita sibuk nanti lepas ni nak submit kita punya assignments, sibuk lepas ni nak submit kerja kita, nak submit email dan sebagainya kan. Kita jadi tak tentu arah ketika kita solat. Ada orang yang begitu. Ada orang yang begitu. Sebab itu penting. Ketika kita dalam keadaan solat itu tadi, kan Nabi ajarkan, kita baca isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Sebab apa? Begini ya. Saya nak ingatkan begini. Walaupun kita tadi kan kita kata, setiap orang ada tahap keimanan dan ketakwaan masing-masing. Tapi walaupun kita tahu keimanan dan ketakwaan kita mungkin tak sehebat para sahabat, adakah kita perlu meninggalkan isti'adzah? Kita kata, alah Ustazah, nanti baca isti'adzah pun bukan dia pergi daripada kita. Kita ni bukannya bertakwa sangat macam sahabat tu kan. Kita tak boleh cakap begitu. Yang penting kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita. Bagaimana? Dengan mengamalkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita ini. Melaksanakan setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Kita pula jangan putus asa.
Kalau tadi mungkin solat kita rasa kualiti solatnya tak berapa baik sebab kita teringat sana, kita teringat sini, kan? Tapi, adakah itu menyebabkan kita meninggalkan amal soleh kita? Meninggalkan untuk kita berusaha memantapkan lagi amal soleh kita? Tidak. Sebab itu juga yang dikehendaki oleh syaitan. Dia nak kita putus asa agar kita tinggalkan amal soleh kita. Sebab tu tadi nampak macam ni. Syaitan dia tak pernah putus asa untuk ganggu kita. Tadi kita nampak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tadi. Bila azan dikumandangkan, bukankah dia lari? Dia dah lari kan? Mungkin kita rasa, oh dah lari dah, Alhamdulillah, kita rasa selamat. Tapi, adakah dia lari selama-lamanya? Tidak. Dia datang kembali. Kenapa dia datang kembali? Sebab dia makhluk yang tidak berputus asa untuk ganggu kita agar kita jadi hamba Allah yang lalai. Bila begitu keadaannya, dalam keadaan dia bersungguh-sungguh untuk ganggu kita, maka kita juga perlu bersungguh-sungguh untuk usir dia daripada mengganggu kita. Okey? Kita juga perlu bersungguh-sungguh untuk usir dia daripada mengganggu kita. Sebab itu penting kita membaca isti'adzah, kan? Dengan ungkapan isti'adzah sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita itu tadi. Ada dua ungkapan lafaz yang dah saya bentangkan tadi, kan? Yang boleh kita amalkan, yang boleh kita baca agar diri kita dilindungi daripada perbuatan, daripada bisikan, daripada perkara-perkara yang cuba dia terapkan dalam diri kita, terutamanya ketika kita sedang melaksanakan solat. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk diri saya terutamanya dan kita semua yang menghadiri kuliah pada malam ini. Dan saya juga berharap agar kita sama-sama dapat mengamalkan, dapat menghafal, dapat mengamalkan dan melaksanakan setiap apa yang telah kita pelajari. Okey, saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.